Trump berang terhadap komunisme selepas melihat risiko besar pergerakan ini kembali dengan kuat, tetapi secara tersembunyi dalam kerajaan-kerajaan global. Baiklah, saya rasa ini adalah ancaman besar untuk negara kita sebenarnya. Karena ini bukan sosialisme, ia sebenarnya komunisme. Mereka gunakan perkataan sosial demokrat karena ia kedengaran begitu baik. Tetapi sebenarnya mereka sedang bercakap tentang komunisme. Saya rasa ini adalah ancaman terbesar kepada negara kita yang pernah wujud. Mungkin sejak penubuhan negara kita. Itu termasuk Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, 11 September, termasuk juga serangan ke atas Pearl Harbor. Saya rasa inilah ancaman terbesar. Untuk negara kita, orang akan tersenyum bila saya cakap macam ni. Tapi orang yang bijak akan kata, tahu tak, dia mungkin betul. Ia pada dasarnya adalah memperkenalkan komunisme ke Amerika Syarikat. Tak pernah ada apa-apa yang begitu berbahaya. Krisis itu semakin memuncak selepas Fox News melaporkannya. Pada 29 Jun 2026, juri persekutuan sedang menyiasat seorang ahli perniagaan yang berpangkalan di China atas dakwaan ketidakwajaran keuangan yang dikaitkan dengan satu rangkaian yang didakwa telah menggerakkan 278 juta dolar kepada kumpulan kiri di dalam negara Amerika. Siasatan ini memfokuskan kepada kemungkinan jenayah keuangan termasuk pengubahan wang haram dan meletakkan di tengah-tengah kes ini organisasi bukan berasaskan keuntungan, syarikat-syarikat proksi yang telah ditutup serta cabang filantropi yang berkaitan dengan Goldman Sachs. Di sinilah ucapan Trump mula kelihatan bukan sekadar retorik politik semata-mata dan mula sesuai dalam satu gambaran yang lebih luas. Trump sebelum ini telah menyiarkan bahawa komunis akhirnya sedang mula bertindak dan beberapa hari kemudian beliau sekali lagi berkata bahawa komunisme adalah salah satu ancaman terbesar yang pernah dilihat oleh negara. Apakah yang ada di sebalik rangkaian ini? Kenapa begitu banyak wang telah melalui struktur yang memberi manfaat kewangan? Bagaimana golongan kiri radikal boleh masuk ke dalam radar persekutuan dengan begitu kuat? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Jabatan Kehakiman telah mula menyiasat sama ada terdapat pergerakan wang yang tidak sah untuk membiayai organisasi aktivis, media dan kumpulan politik di Amerika Syarikat. Singham diperkenalkan dalam siasatan sebagai seorang usahawan Amerika yang berpangkalan di Zanga, dengan sejarah menyokong perjuangan Marxis dan mempunyai kaitan dengan rangkaian yang terlibat dalam pelbagai bidang politik. Kecurigaan utama ialah wang tersebut mungkin telah dimasukkan ke dalam sistem melalui saluran rasmi, melalui entiti perantara dan kemudian sampai kepada kumpulan yang mempunyai penglibatan ideologi yang kuat. Kes ini menarik perhatian kerana ia bukan sekadar satu hantaran terpencil atau ucapan kempen yang dibuat sambil lalu. Fox News melaporkan bahawa Singham telah menyalurkan 278 juta dolar dari Shanghai melalui 3 saluran utama. Cabang filantropi Goldman Sachs, sebuah syarikat bernama Mutot LLC dan satu lagi bernama Likewise Conceptions LLC. Kedua-duanya telah ditutup. Selepas itu, menurut laporan tersebut, dana tersebut telah disalurkan kepada 6 organisasi bukan berasaskan keuntungan. Perkara yang paling sensasi ialah ini. Wang yang kelihatan seperti sumbangan filantropi sedang disiasat kerana kemungkinan digunakan untuk tujuan politik dan ideologi. Jason Smith, ahli Kongres Republikan dan pengerusi jawatan kuasa cara dan sumber dewan, sudah lama menekan organisasi yang berkaitan dengan rangkaian ini. Pada 5 Mei 2026, jawatan kuasa itu menuntut dokumen daripada Breakthrough News, 33 Continental dan The People's Forum dengan menyatakan kebimbangan mengenai sumber pembiayaan dan tajaan fiskal. Kenyataan rasmi jawatan kuasa itu menyatakan bahawa entiti-entiti ini adalah sebahagian daripada rangkaian organisasi bukan berasaskan keuntungan di Amerika Syarikat yang mempunyai kaitan dengan Parti Komunis Cina. Mengenai pembiayaan dan penajaan, ia adalah rangkaian organisasi bukan berasaskan keuntungan di Amerika Syarikat. Jawatan kuasa organisasi bukan berasaskan keuntungan adalah sebahagian daripada keuntungan. Kenyataan rasmi jawatan kuasa itu menyebut satu ucapan oleh Jason Smith yang penting kerana beliau tidak menganggap kes itu sebagai sesuatu yang remeh dan berkaitan dengan keuntungan. Ahli parlimen itu berkata bahawa terdapat keperluan mendesak untuk mengetahui sama ada sumber pembiayaan dan struktur cukai telah membantu menimbulkan kekacauan dan keganasan di Amerika Syarikat atas nama pihak asing. Tuan-tuan, 2 hari lalu jawatan kuasa telah menuntut dokumen dan penyata cukai. Ia menyatakan keuntungan di Amerika Syarikat adalah menguntungkan. De ativistas de esquerda. Mereka telah dipanggil oleh Perbendaharaan Amerika Syarikat. Kenapa? Cuba teka.
Nampaknya mereka benar-benar menerima wang daripada rejim asing yang bermusuhan untuk menyebarkan propaganda anti-Amerika di seluruh wilayah Amerika Syarikat. Kemungkinan besar sebahagian besar wang itu datang dari PKC dan itulah yang sedang berlaku. Satu siasatan persekutuan besar sedang dijalankan sekarang untuk memastikan para propagandis kiri ekstrim anti-Amerika ini yang mungkin menerima wang asing bertanggungjawab. Tindakan itu tepat menyasarkan perkara yang paling membimbangkan golongan kanan Amerika. Penggunaan faedah undang-undang, pengecualian, dan penyamaran sosial untuk melindungi satu operasi politik. Apabila wang masuk sebagai derma kebajikan dan keluar sebagai mobilisasi ideologi, pengawasan menjadi isu keselamatan negara. Trump tiba dalam perdebatan ini dengan nada amaran. Pada 26 Jun 2026, semasa acara Faith and Freedom Coalition di Washington, dia berkata bahawa kemenangan terkini calon-calon kiri di New York merupakan ancaman serius kepada negara Amerika. Reuters melaporkan bahwa Trump menggunakan kemarahan golongan kiri itu untuk menguatkan serangan terhadap apa yang beliau gelar sebagai komunisme, dengan memberi tumpuan khusus kepada pertumbuhan golongan sosialis demokratik dalam Parti Demokrat. Loceng amaran sedang berbunyi di seluruh Amerika. Presiden Donald Trump berkata bahwa komunis akhirnya sedang mengatur langkah, memberi amaran bahwa, menurut pandangannya, idea politik dan ekonomi sayap kiri yang ekstrim sedang mendapat kuasa. Trump berhujah bahwa komunisme berasal daripada satu janji yang mudah. Kerajaan akan memberikan kepada rakyat segala yang mereka mahukan, tetapi janji itu ada harganya, yaitu mengambil kekayaan dan harta daripada mereka yang telah memperolehnya. Bagi Trump, sejarah adalah buktinya. Pengkritik komunisme sering menunjuk kepada bekas kesatuan Soviet, Cina pada era Mao, Cuba, dan Venezuela, sebagai contoh di mana kawalan berpusat membawa kepada kekurangan, kemerosotan ekonomi, penurunan taraf hidup dan penindasan politik. Ahli sejarah dan ahli ekonomi masih membahaskan punca, konteks dan pengajaran daripada pengalaman-pengalaman ini. Tetapi Trump membingkaikan perdebatan semasa sebagai sesuatu yang melangkaui politik. Dia membentangkannya sebagai satu isu ideologi, pertikaian teologi tentang masa depan Amerika, kapitalisme, sosialisme, atau sesuatu yang lebih radikal, dan message akhirnya jelas, permainan telah bermula. Pada 29 Jun 2026, di Rumah Putih, Trump pergi lebih jauh dengan mengatakan bahawa sosialisme yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan ini sebenarnya adalah komunisme dengan nama lain. Dia menyatakan bahawa ancaman itu adalah antara yang terbesar pernah dihadapi oleh Amerika Syarikat dengan menyebut Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, 11 September dan Pearl Harbor sebagai perbandingan yang besar. Urutan peristiwa membantu menjelaskan mengapa wacana itu semakin berkembang. Pertama sekali, kemenangan datang, terutamanya daripada calon-calon yang lebih kiri dalam persaingan dalaman Demokrat. Selepas itu, ucapan Donald Trump pula yang memberi amaran bahawa komunis sedang mengatur langkah mereka. Selepas itu, muncul maklumat bahawa juri persekutuan sedang menyiasat Singham dan satu rangkaian pembiayaan yang didakwa melibatkan $278 juta. Kiri radikal bukan sahaja mendapat ruang dalam wacana, tetapi juga menerima struktur, wang, dan pelindungan institusi untuk beroperasi di dalam Amerika Syarikat. Kes ini juga berkaitan dengan siasatan mengenai perjalanan ke Kuba yang melibatkan pempengaruh Hassan Piker dan Medea Benjamin, pengasas bersama Code Pink. Pada 23 Mei 2026, Fox News melaporkan bahawa pihak berkuasa persekutuan telah menghantar sepina pentadbiran untuk mendapatkan data keuangan, logistik dan komunikasi mengenai perjalanan yang dibuat ke Cuba pada bulan Mac. Siasatan ini cuba untuk mengesahkan sama ada terdapat perjalanan ke Cuba. Siasatan mengenai Kuba telah memperluaskan skop masalah kerana ia melibatkan bukan sahaja wang tetapi juga aktivisme antarabangsa. Menurut Fox News, Piker dan Benjamin adalah antara sasaran dalam siasatan yang lebih luas melibatkan rakyat Amerika yang mengambil bahagian dalam rombongan yang dipanggil No Extra America Convoy. Laporan itu menyatakan bahawa pihak berkuasa ingin memahami sama ada terdapat pembiayaan yang diselaraskan atau penghantaran barangan ke Cuba yang bertentangan dengan peraturan Amerika Syarikat.
Pada ketika inilah, ucapan Trump menentang komunisme mula mendapat pengesahan melalui kes-kes nyata yang sedang disiasat oleh agensi persekutuan. Rick Scott bertindak balas dengan tegas terhadap kes Kuba itu. Senator Republikan itu menyatakan bahwa Hasan Piker dan Kurt Pink telah pergi ke Cuba, menginap di Hotel 5 Bintang, mendekati anggota rejim komunis dan mengabaikan tahanan politik. Ini bukan sekadar pertikaian tentang pendapat. Kebimbangan adalah sama ada organisasi yang beroperasi di dalam Amerika Syarikat telah menerima sokongan tidak langsung daripada kepentingan asing untuk mempengaruhi protes, media, universiti dan perdebatan awam. Apabila wang datang dari luar melalui struktur cukai dan akhirnya digunakan untuk mobilisasi politik, sempadan antara filantropi dan campur tangan menjadi berbahaya. Golongan kanan Amerika melihat siasatan ini sebagai pengesahan terhadap apa yang telah dikatakan oleh Trump. Komunisme moden tidak sentiasa datang dengan bendera merah di pintu. Ia boleh datang dengan bahasa keadilan sosial, kempen kemanusiaan, kumpulan pelajar, portal media, perjalanan antarabangsa dan entiti yang mendapat pengecualian cukai. Tuduhan yang kini sedang disiasat ialah bahawa mekanisme ini didakwa telah beroperasi dari dalam sistem Amerika, menggunakan kelemahan sistem itu sendiri untuk menyerang asas-asasnya. Komunisme bukanlah perkara lampau, ia adalah ancaman semasa. Dia menunjuk ke New York, ke Kuba, ke organisasi bukan berasaskan keuntungan, kepada aktivis digital dan kepada jejak wang. Tesis politik beliau ialah bahawa golongan kiri radikal cuba menukar nama idea-idea mereka supaya kelihatan lebih boleh diterima dengan memanggil komunisme sebagai demokrasi sosial, keadilan sosial atau solidariti antarabangsa. Bungkusannya telah berubah, tetapi projek itu masih menyasarkan harta, kepercayaan, kebebasan ekonomi dan kedaulatan negara. Selama bertahun-tahun, kumpulan-kumpulan ini menampilkan perjuangan mereka sebagai pembelaan terhadap golongan miskin, pekerja, dan yang tertindas. Sekarang, sebahagian daripada struktur ini nampaknya sedang disiasat kerana kemungkinan kaitan dengan wang asing, pengaruh komunis dan penggunaan entiti tanpa keuntungan untuk tujuan politik. Trump melihat risiko yang sangat besar kerana kes ini menyentuh pusat kuasa budaya Amerika. Ia bukan hanya mengenai ahli perniagaan, ia juga mengenai siapa yang membiayai idea, siapa yang menganjurkan protes, siapa yang menentukan agenda pempengaruh, siapa yang mendorong naratif, dan siapa yang cuba menormakan rejim komunis dalam sebuah negara yang dibina atas kebebasan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas yang fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda sangat membantu kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.